5 musiak, 5 balasan. Daripada an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala akbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun izabtulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna. Lam tazharil fahishatun fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhi masnun. ولم يمكسوا المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة مؤنة وجور سلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمتروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجه. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Majah. Cinta mengajar rahmati sekalian. Lalu tu di akhir ni, marilah kita sama-sama mengingati ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah dibalakan dengannya, kalau kamu telah mengerjakannya, maka tiada kebaikan lagi bagi kamu dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kamu tidak menemui masa itu. Perkara-perkara itu ialah satunya, tiada terzahir nampak perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani terus terang melakukannya. Hal zina. Kecuali mereka akan ditimpa penyakit. Kalau ada timbul perzinaan langit dengan terus terang lah ni, nampak cerak-cerak. Yang dulu nusuk-nusuk. Setengah daripada setengah tu. Kalau ni jadi terus terang. Itu dia. Berzina tak tahu tepat, tak tahu kira. Tak ada malu, tak ada apa. Kecuali mereka akan ditimpakan penyakit taun. Penyakit taun ni penyakit berjakit. Penyakit merebak. Yang cepat merebak di kalangan mereka. Ni jaladah ni, lah ni. Dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Ini penyakit tak biasa berjumpa pada umat-umat dulu saat itu. Maka akhir zaman saat itu ialah akan berjumpa lah dengan penyakit pelik-pelik lebih pada itu lagi. Lah ni jaladah ni. Kerana banyak perzinaan, iaitu ditimpakan penyakit taun. Penyakit yang cepat merebak di kalangan mereka. Seperti mana duk berlaku lelah ni. Kerana banyak perzinaan di tempat kita ni, jarang mana. Ada pun negeri-negeri yang telah maju dah saat itu, Allah Akbar, bebasnya. Ada cuba-cubi sebenarnya maksiat. Dan lebih-lebih lagi berzina saat itu, jadi biasa. Lalu itulah ditipukan penyakit taun yang cepat merebak di kalangan mereka.
Kita tak tahu kadang-kadang Zohir nampak. Deh. Lolo ni banyak. Bebas. Lebih-lebih lagi pula lolo ni. Pihak apa ni. Orang panggil papak tu. Orang nak jadi orang petino tu. Orang jatih menikah setengah jatih ni. Lo ni tengah duk. Berlarak tak kira baru ni. Merah mari corona ni senyak dik lebih. Tak ada. Lepas tu totel-totel hatimu pula. Kita tengok dalam berita keadaan suasana ni. Nawi dunia ni aku. Menikah jatih dengan jatih. Yang mana menyalahi pada hukum syarak kita. Nanti dia. Dan yang kedua, dan tiada mereka mengurangkan sukat teh sani habzina. Jadi tu tipu penyakit tahun, penyakit yang cepat merebak, jakit. Di kalangan mereka, dengar kata di kalangan mereka, di mana ada tempat zalim sini, di situlah Tuhan nak uji dengan turungan bala. Penyakit tahun. Iaitu jakit yang cepat merebak. Itu dah. Seperti mana tengah duk jadi lala ni. Kerana dia bebas. Laki-laki dan perempuan ni habzina sana itu bebas dah. Pasti tengok. Hak ni kita boleh menyaksikan, boleh tengok dengan mata kepala dalam berita-berita di mana tempat kezaliman, ini satu kezaliman. Dengan apa ni berzina. Buka tempat pelancong berzina. Itu dah. Dan yang kedua, tiada mereka mengurangkan sukat teh dan timbangan. Kecuali mereka akan dibalakan dengan kemarah. Orang jual beli apa kau tu ni duk makan dalam sukat teh tu, mengurangkan sukat teh dan timbangan. Jual tak betul mata kelo. Lalu tu dibalakan. Tuhan tu bala dengan kemarah dan susah mencari rezeki. Dan kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Yang ketiga, tiada menahan mereka akan zakat. Harta benda kecuali ditahan untuk mereka. Air hujan dari langit. Jikalau tiada ada binatang yang hidup di permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tiada mereka mungkirkan akan janji Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka. Maka musuh itulah merampas sebagai daripada apa yang ada di tangan mereka. Yang kelima, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Musuh sama sendiri. Hadis riwayat Ibni Majah. Jadi mengikut keterangan ni sidang mengajar mati sekalian. Hadis atas menerangkan bahawa satu penyakit taun dan AIDS adalah berpunca daripada banyak berlaku perzinaan. Demo duk zina. Yang kedua, kesukaran mencari rezeki. Cara-cara cari rezeki. Dan kezaliman pemimpin adalah berpunca daripada rakyat yang mengurangkan sukat teh dan timbang-timbangan. Pakak curi mata kelo belakang jual beli. Tak ada pia jujur sorah bau. Dan
yang ketiga, kemarahan panjang adalah puncanya daripada tidak mengeluarkan zakat. Orang kaya, orang ada harta tak keluar zakat. Yang keempat, kemampuan musuh mengambil sebahagian daripada apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Seperti hilangnya tanah Palestin dari tangan kaum muslimin adalah berpunca daripada mereka mengkhianati janji-janji mereka kepada Allah SWT. Yang kelima, perang saudara yang berlaku di kalangan kaum muslimin adalah berpunca daripada meninggalkan hukum-hukum Allah SWT dan tidak mahu menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang di dalam kehidupan. Itu dah. Lalu tu sedang pengajar dihormati sekalian. Lepas tu dia mau tanya pula dah. Tanya apa? Bilakah akan terjadi kehancuran? Allah Akbar. Hadis yang ke-37. Hadis akhir zaman. Iaitu hadis ni rawah Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu masa ketika Nabi SAW sedang berada di dalam suatu majlis dan sedang bercakap-cakap dengan yang hadir, tiba-tiba datang seorang Arab Badawi dan terus bertanya kepada Rasulullah SAW, bilakah akan terjadi hari kiamat, ya Rasulullah? Siapa kita nak bergaduh lala ni, bilakah kiamat? Kiamat dah apa? Kadang-kadang dia mengatakan kiamat hari Jumaat. Kena dah hari kiamat tu hari Jumaat, tapi Jumaat mana wallah alam. Ni ada orang berberita kau tu baik harga-harga musuh. Tidak. Bilakah akan terjadi hari kiamat? Maka Nabi SAW pun meneruskan percakapannya. Maka sebahagian yang hadir berkata, beliau Nabi mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disukainya. Sementara yang lain pula berkata, bahkan beliau tidak mendengar pertanyaan itu. Sehingga apabila Nabi SAW selesai daripada percakapannya, beliau bersabda, mana orang yang bertanya tentang hari kiamat sana? Lalu Arab Badawi itu menyahut, ya, saya, dia kata. Saya, wahai Rasulullah. Arab Badawi sanggup. Menyahut. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Arab Badawi itu bertanya pula lagi, apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu, ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi makna keterangan hadis ni pula pada hari ni banyak urusan yang diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Tidak. Sedangkan orang yang layak untuk menjalankan urusan tersebut tidak diberi peluang yang sewajarnya. Ini bermakna saat kehancuran tidak lama lagi akan terjadi. Ni cara pilih pemimpin, cara gapo, cara jadi kemakan tu, kemakan ni. Ya sebenarnya dia ada. Kita nak serah gapo-gapo, we kena dengan kepandaian dia dan ilmu dia. Ni ikut cekak. Lalu tu, semua saat itu jadi berselarak tabur. Ni dengan hadis ni berterangin lama masa Maidah. Lalu ni siapa pria, siapa masa dah. Iaitu Nabi kata apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya,
maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Nanti dah. Mana kata orang bekerja sana itu ikut. Asal masuk kena kaki molek, boleh kerja. Ilmu tak tahu, tak betul dengan kerja asal boleh kerja. Lalu itulah menjadi selerak tabur ni, keadaan dengan kerana apa? Orang yang bekerja tidak ada ilmu untuk pekerjaan dia tu. Cek mudah-mudah lagu tu. Sebab tu di di sekolah-sekolah ataupun di universiti, di Mahawialai semua sana dia buka satu-satu cawangan satu ilmu penjara khususi. Hak ni untuk tu, hak ni untuk tu. Nak jadi sesanitik kena ngaji bahagian sesanitik. Bukan jadi sesanitik tapi tak tahu ilmu sesanitik tu gapo dia. Mula hidup mengepek, hidup balah dengan kru, balah dengan pegawai, balah dengan kalau pergi pesak sekolah, balah dengan sekolah. Kalau pergi pesak kerja kot kapung, kampung Tanamuban gapo, balah dengan tak nabai, tak menai orang kapung. Jadi mana kata tak orang kerja tak kena dengan kerja itu dia. Jadi satu daripadanya ialah wudi'a syakhsun ilal mawadi'. Tak satu perkara tak kena dengan tempat dia. Hak ni jadi selerak tabuh lebih. Sebab tu kita kena buat apa-apa we kena. Letak barang we kena dengan tempat dia. Tak orang kerja we kena dengan ilmu dia, dengan kerjaan dia. Kalau tak kena kerjaan dia, perak takar, tak jadi kerja. Selerak tabuh lebih. Dia dah. Hak tu duk jadi. Ni alamat-alamat jawapannya bila kau akan terjadi kehancuran. Ni hadis riwayat iaitu hadis akhir zaman untuk nak beri peringatan kepada kita. Lepas tu mari masa ada tak ada banyak dah ni dah. Cepatnya masa. Lalu tu sebagai nak jadi munafaat. Saat ni kita boleh tahu dah alamat-alamat kiamat. Alamat-alamat yang dah jadi. Sabit po boleh bala tu turun mari. Sabit tu turun mari nyakit mengebak. Panggil mengebak dengan cepat. Seperti mana lo ni tu deh. Tengah duk mengebak tu kena dak tahtang demo sulus tengok pakat seluruh dunia tahu belaka dah. Kata negara yang bebas saat ni tu bebas segala-gala. Allah ni tengah duk susah. Tengah duk susah. Bebas segala-gala. Orang jantan sama jantan menikah. Zina galik-galik dan banyak. Tak seroyak negeri dia mau tahu belaka dah. Hak kita ni kena kia-kia ya, lepas tu tak apa terucuk. Dengan kerana tempat kita ni pakat jaga. Kerana berjalan ni ialah agama deh. 2-3 agama sini, agama Islam, agama Buddha dan agama Kristian dah bercampur sini. Jadi apa panggil sasanu patampuk. Ialah jaga raja sini tu tiap-tiap agama. Dan berjalan agama sini tu hidup. Jadi ada perjalanan ni. Lebih-lebih lagi agama Islam kita sana itu boleh jadi contoh teladan kepada manusia semua. Lepas tu hari ni kita nak berkahwin dengan persoalan mendoa. Doa arti meminta ataupun memohon. Nak ayat cara berdoa dan tawassul di dalam mendoa. Doa artinya minta dan memohon. Mendoa kepada Allah artinya memohon kepada Allah SWT. Umat Islam dianjurkan oleh Allah dan Rasul supaya memohon kepada Allah. Memohon ampun keredaannya. Memohon keselamatan dunia akhirat. Memohon jauhkan daripada api neraka. Dan mohon diberikan rezeki yang halal.
mohonkan kesihatan jismani dan rohani dan lain lagi. Mohon makna kata doa. Kita berdoa deh. Deh. Doa kepada Allah, memohon ampun keradaannya. Minta ampun dan maaf dengan Allah SWT. Nah. Dan minta mohon keselamatan dunia dan akhirat. Mohon ialah doa. Mana kata doa ataupun minta. Minta dengan Allah SWT ampunkan dosa-dosanya. Dan dunia dan akhirat. Dan minta jauhkan daripada api neraka. Minta dengan Allah SWT. Memohon diberikan rezeki yang halal. Minta dengan Allah SWT. Mohon kesihatan jismani dan rohani. Minta dengan Allah SWT. Tuhan berfirman mengajarkan mendoa kepadanya. Deh. Mana? Ud'uni astajib lakum. Allah pandak-pandak mudah kita faham. Artinya mendoalah kamu kepadaku, akan aku perkenankan. Mudah-mudahan aku timakan doamu. Deh. Dari surah Al-Mu'min ayat 60. Ni dalil. Tuhan suruh berdoa. Suruh minta. Dan firman lagi. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Dari surah Al-A'raf ayat 55. Artinya, mendoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hatinya dan suara jiwa yang tak sembunyi. Bahawasanya Tuhan tidak mengasihi orang-orang yang inyanya. Dalam surah Al-A'raf. Dan firman lagi. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i iza da'an. Laki tekak. Surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila bertanya hambaku kepada engkau, wahai Muhammad, tentang aku, dia kata, Muhammad, kalau hambaku, umatmu, manusia semua tu tanyamu, tentang berkenaan dengan aku, dia kata, maka katakanlah kepada mereka, bahawa aku duduk dekat, aku akan perkenankan permintaan orang-orang yang meminta. Dan banyak lagi ayat-ayat suci dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan supaya setiap umat Islam mendoa dan memohon kepadanya. Lebih jauh baca bahagian zikir dan doa di dalam buku ini. Lalu itulah, oleh kerana anjuran Tuhan ini, maka mendoa ini diamankan oleh seluruh umat Islam di dunia ni. Pakat berdoa dengan Tuhan belakang, minta dengan Tuhan. Khususnya, banyak dilakukan pada waktu sesudah semaya 5 waktu. Ini cara berdoa. Dan berdoa dengan tawassul. Sani berdoa dengan terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu cara-cara doa dengan tawassul dengan panggil. Iaitu i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Kata belah mana? Ialah tawassul artinya mengerjakan sesuatu amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Di dalam Al-Quran ada tersebut perkataan wasilah. Di dalam 2 tempat, iaitu pada surah Al-Ma'idah, iaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
Artinya, hai orang beriman, patuhlah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan kepadanya dan berjuanglah di jalan Allah supaya kamu jadi beruntung. Jadi dalam ayat ni ada 3 hukum dapat dikeluarkan. Satu, kita wajib patuh, iaitu taat kepada Allah SWT. Yang kedua, kita disuruh mencari jalan yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Yang ketiga, kita disuruh berjuang, iaitu perang di jalan Allah SWT. Kalau yang 3 ini dikerjakan, maka kita ada jaminan untuk mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Itu dia. Dan pada surah Isra tersebut, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Artinya, mereka mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga arti wasilah di dalam Al-Quran. Maka mendoa dengan bertawassul ialah mendoa kepada Tuhan. Sekali lagi, mendoa kepada Tuhan dengan wasilah. Mula-mula kita berdoa dengan Tuhan betul-betul lagi. Minta dengan Allah betul-betul. Dan kemudian berdoa kepada Tuhan dengan wasilah, iaitu memperingatkan suatu yang dikasihi Allah SWT. Dia dah. Panggil cara-cara tawassul. Berdoa dan tawassul. Kalau dicontohkan kepada situasi keduniaan, umpamanya kita akan minta pekerjaan kepada suatu jawatan, tetapi kita tidak begitu dikenal oleh kepala kantor jawatan itu. Ketua tempat kerja tu kita tak kenal. Maka kita lalu mencari jalan, iaitu menghubungi sahabat kita yang bekerja di tempat tu, dan dengan pertolongan permintaan kita menjadi terkabul. Tidak. Ini permohonan dengan wasilah namanya. Ataupun di dalam soal ini, kita langsung menemui kepala kantor, langsung memohon kepadanya untuk meminta pekerja, dengan memberitahu ataupun memperingatkan kepadanya bahawa kita yang memohon ini adalah berteman dengan anaknya. Kita kenal demo tu. Kita kenal dengan demo ni. Tidak. Nak perapat lagi dia panggil. Ni dia panggil tawassul. Dan ini juga meminta dengan wasilah. Panggil tawassul namanya. Wasilah semasa ini hanya sekadar untuk lebih memudahkan terkabulnya permintaan yang memang pada dasarnya juga dapat dikabulkan. Kita jangan keliru faham. Kita minta bekerja hanya kepada kepala ketua dia panggil. Tidak. Ketua pejabat tu. Dan tidak pada kawan kita tadi. Dan bukan pula kepada anaknya itu. Tetapi kawan kita itu ataupun anaknya itu sekadar membuka jalan untuk mendapatkan mana? Mendapatkan keselesaian. Begitu juga mendoa dengan wasilah ataupun dengan tawassul kepada Allah. Contohnya doa bertawassul itu, satunya kita datang kepada seorang Nabi ataupun seorang ulama yang dianggap dia yang dikasihi Allah SWT, orang barakah, orang yang rapat dengan Allah SWT. Orang yang hati suci, orang yang bersih. Lalu kita katakan kepada beliau, saya akan berdoa memohon ini ataupun itu kepada Tuhan, tetapi saya harap pula Tuan Guru mendoakan kepada Allah bersama-sama saya, supaya permintaan saya dikabulkannya. Lalu kedua orang itu mendoa. Ini satu upacara.
Dan yang kedua, yang kedua, iaitu kita datang ziarah kepada Nabi di Madinah. Ketika itu, mana taruhlah beliau masih hidup ataupun pada ketika beliau telah wafat. Maka kita berdoa di situ dan kita harapkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita pula kepada Allah. Ini namanya mendoa dengan tawassul dengan orang yang masih hidup ataupun orang yang telah wafat. Jangan gaduh tanya. Ambil faham molek deh. Tak ada kena tanya dah. Royak dengan terus-terus dah. Cara tawassul, cara berdoa. Yang ketiga, kita datang ziarah ke makam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama tasawuf yang besar di Baghdad. Lantas kita berdoa di situ kepada Tuhan. Begini bunyinya, Ya Allah, Ya Tuhanku, yang pengasih dan penyayang, saya memohon keampunan. Saya memohon keampunan dan keredaan-Mu berkat beliau yang bermakam di sini. Kerana beliau ini saya tahu seorang ulama besar yang Engkau kasihi. Berilah permohonan saya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Doa macam ni namanya doa bertawassul. Dan yang keempat, kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, iaitu Ya Allah, berkat panggil ataupun tuah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah permohonan saya ni. Ini namanya doa bertawassul dengan ataupun tuah Nabi. Yang kelima, kita berdoa umpamanya, Ya Allah, berkat nama-Mu yang besar, berilah saya ini. Ini dan itu. Ini mendoa bertawassul dengan nama Tuhan sendiri. Yang kena, kita berdoa umpamanya, Ya Allah, saya ada mengerjakan amalan yang baik, iaitu saya tetap hormat kepada ibu bapa saya. Kalaulah amalan itu diterima olehmu, maka berilah permohonan saya ini dan itu. Ini cara bertawassul. Demikianlah contohnya doa bertawassul. Yang mengikut ahli sunnah wal jamaah. Amalan doa bertawassul serupa ini diamalkan oleh ulama kaum ahli sunnah wal jamaah sedari dahulu sampai sekarang ni dan sehingga sampai hari kiamat. Tetapi dengan lancang Ibn Taimiyah dan kawan-kawannya memfatwakan bahawa amal macam ini syirik ataupun kufur, na'udzubillah. Hak ni dia mau kata lagu ni, dia kata kufur, syirik. Sebenarnya tak, alhamdulillah. Hak ni sebenarnya mengikut ahli sunnah wal jamaah. Boleh bertawassul. Tu dah. Lepas tu, sudah mengajar dramatis sekalian, masa kita berkat sangat dah dengan waktu subuh. Kita buat kesimpulan di pagi 5 ni, tak lain tak bukan. Lepas tu, berkenaan bertawassul diamalkan oleh ulama besar kita, iaitu Syekh Ahmad Khatib Minkabut. Syekh Ahmad Khatib Minkabut, seorang ulama besar di Mekah, pernah menjabat mufti mazhab Syafi'i. Lepas tu dengan dalil-dalil banyak lagi sudah mengajar mati sekalian, sebagai kita mengambil pahaman dengan cara reka-rekasan itu. Berdoa, kita boleh berdoa. Satu, berdoa dengan terus kepada Allah SWT, dan boleh berdoa bertawassul dengan tok-tok guru, dengan ahli ulama,
dengan berkat babo-babo. Mintalah ya Allah berkat babo-babo ni sebagaimana telah menkurniakan kebaikan kepada babo tu, mintalah Allah kurniakan kebaikan kepada kita sendiri dan kepada kaum kerabat kita. Boleh buat tawasul. Ni cara tu. Ataupun bertawasul dengan nama Allah sendiri selalu dah. Dengan berkat kalimah Allah. Nah. Bagilah kejayaan dalam urusan kami ni. Boleh bertawasul. Lepas tu Jeh Yahmat ni dekat dah sapa dah. Lepas tu Jeh tengah tu tak sapa lagi. Ada seminit dua lagi. Ada seminit dua lagi nak tengok komen daripada Facebook kita pada pagi 5.5 ni deh. Allah banyaknya. Yalah yang pertamanya daripada mana Fran Darawi deh. Assalamualaikum Yahmat. Lek tuk tan tifang rekani. Wisalah belaka deh. Terima salah daripada mana Fran deh. Darawi. Itu dah. Daripada Abdul Karim Sating. Amin. Cok fang ayah mak. Terancai sama. Merai jateng wanan. Salam ayah mak. ขอให้อยู่กับรายการนี้นานๆและขอให้สุขภาพแข็งแรง begitulah sedang yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Terima syukur kepada Allah SWT. Kita boleh sambung pula ruangan jendela agama dan agama sebagai pimpinan hidup dunia dan akhirat. Sebagaimana telah berkesan kepada alim ulama yang dulu-dulu saat itu. Lepas tu kau tupu. Lepas tu kita mari akhir zaman ni, alhamdulillah banyak timbul hafiz dan hafizah Al-Quran di tempat kita. Dulu jari-jari mana deh. Lala ni alhamdulillah di dalam ujian Allah saat itu dapat rahmat dan nikmat berapa banyak. Seperti yang mata kejadian satu penyakit yang merebak deh. Penyakit taun ni iaitu penyakit yang merebak dengan secara cepat dipanggil. Di akhir zaman saat itu untuk umat Nabi Muhammad nasib baik. Tuhan tak turun supaya dengan umat dulu-dulu. Umat dulu-dulu turun gedung-gedung. Ada pun umat Nabi Muhammad sekarang berkat dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan Allah SWT. Nabi berdoa kepada umat dia. Janganlah kasar seperti mana denda ataupun bala-bala kepada umat dulu-dulu tu. Dari itu di hari ini alhamdulillah dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada umat dia pada puak kita lala ni. Dan berbagai kemudahan iaitu niat nak buat baik kebajikan, Tuhan akan catatkan, tuliskan pahala-pahalanya sebelum pada buat lagi. Apabila buat tambah pula dah. Dari itu azal dan niatlah kita untuk nak buat kebajikan, untuk nak baikikan diri kita sendiri dan lepas daripada berdoalah dengan Allah SWT lepas daripada penyakit-penyakit asap deki, nak lepas daripada penyakit deki kena, nak lepas daripada penyakit nafsu duduk depan. Kena ambil agama duduk depan, insya-Allah kita pakat beramal bersama. Dari itu di hari ni pujuk Tiddah, mari kita baca komen dia sikit sebelum pada kita nak masuk pelajari kita pada hari ni. Pada kali ni iaitu pujuk Tiddah. Salam ayah mak kan kau apai ya thot, iaitu berdoa, bertawasul dan minta ampunkan dosa-dosa, selalu bertobat. Satu keletlap dia kata. Satu upacara. Panggil matiara lah. Keletlap ni kalau kita kira tu menjalan molek, iaitu satu matiara yang kita payah nak berjumpa saat itu, tetapi di dalam kalangan kita tak payah. Kita selalu bertobat dengan Allah SWT supaya Allah menerimakan doa kita dan Allah menambahkan rezeki kita dan menambahkan keampunan kepada kita supaya selamat dunia dan akhirat. Lepas tu hari ni nak pergi taklih dah berkenaan dengan cara-cara berbakti kepada ibu lebih berganda-ganda pahala daripada berbakti kepada ayah. Bukan duk belah bagi dak ni, kerana nak royak kata
tanggungjawab ibu sana itu terhadap anak ni penting benar, besar benar. Sebab itulah di satu ada kata serga bawah tapak kaki ibu. Kerana ibu dia tali je deh. Dengan rapat dengan anak dia dengan tali pusat tulah. Duk mengandung mari 7-8 bulan, ada setengah 9 bulan baru beranak. Ada letihnya lembut lutut-lutut mengandung anak saat itu. Sebab itu kita marilah sama-sama menghormati kepada ibu lebih berganda-ganda pahala daripada berbakti kepada ayah. Belah mana ya maksudnya? Bahawasanya berbakti kepada ibu adalah lebih berganda pahalanya daripada berbakti kepada ayah. Begitulah maksud sebagaimana yang diriwayatkan dari sebuah hadis. Ni satu hadis. Bukan dongeng-dongeng orang tua dak lah. Bukan agak-agak gamuk-gamuk buat kita dak. Ni satu sepotong hadis. Sebab mungkin kerana ibu telah mengalami kepayahan. Ni nak royak deh. Kepayahan mengandung dan kesusahan. Acu kira 10 orang anak. Allah. Acu bila tengok. Deh. Renung tengok, suluh tengok. Ada deraka pada ibu bapa galik-galik tu. Deh. Hari ni minta maaf. Bersalah, minta maaf, dikucuk ibu boleh hari ni. Minta ampun dan maaf kepada ibu. Deh, kepada ayah, ibu kita, mak kita, deh, mama kita. Kenapa? Sebagaimana yang diriwayatkan daripada sebuah hadis, sebab mungkin kerana ibu telah mengalami kepayahan mengandung dan kesusahannya, kemudian mengalami kesakitan pula dah melahirkan anak itu. Deh, habis. Pendek kata, semasa nak beranak san itu, napah terai tu seolah-olah 50-50 ibu san itu. Hidup dengan mati 50-50. Terai habis-habis kan. Nak anak keluar tubik dengan selamat. Deh. Mengalami. Ada setengah kena belah. Nah. Kerana panggil cengkeraan dia tu sepik. Nak beranak tak boleh dengan sendiri. Ada kalau belah. Ni. Ada yang mak ni pak perut belah. Lepas tu berhenti dah lah. Kenapa nipis dah beranak ke? Belah saat itu. Hal ni mengikut mengalami masing-masing. Tetapi nak rakyat susah payah kepada ibunya. Kesakitan melahirkan anaknya. Dan menyusu pula dah. Dan membelanya hingga besar. Dan seterusnya sentiasa memberikan perhatian. Perlu besar dah saat itu. Duk sia rasa, duk tengok, duk tanya khabar, duk bela tengok. Sungguh kata dia berumah tangga pergi buat umur suku-suku dah. Ataupun duk jauh daripada ibu dan ayah. Hak yang letih sekalinya tinggal. Kadang-kadang ayah meninggal dunia yang tidak ada anak ramai tapi duk serata-rata. Tak boleh jumpa dengan anak. Hak ni sedih. Nah, ibu pun begitu juga. Apabila sakit demam berhajat kepada anak. Nah, apabila susah masa tua saat itu. Nah, berhajat kepada anak untuk membelakan. Nah. Tapi kebanyakan bunyi susah sangat. Dah. Dan selepas tu, lepas menyusu dah membelakan hingga besar. Dan seterusnya sentiasa memberikan. Kadang-kadang perah sampai mati pun dah. Ada banyakkah anak mati dulu pada ibu. Kadang dia mati dulu pada ayah. Dan memberikan perhatian yang lebih dengan penuh mesra. Belah kasih dan kasih sayang. Berkata seorang kepada Nabi, Man ahakkun nasi bihusni suhbati. Ayyi bibirri wasilati
Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Qala samman. Qala ummuka. Qala summan. Katanya, siapa lagi? Dan batuk banyak bagi ni deh. Iaitu Nabi SAW, satu hadis, man ahaqqun nas, siapa yang sebenar manusia bihusni suhbati, yang berhak mendapat kebaikan dan kasih sayaku. Jawab Nabi, ibumu, ummuka. Dan orang itu bertanya sambung lagi. Sambung orang itu lagi. Kemudian siapa ke pula? Jawab Nabi, ibumu lah. Ia bertanya lagi. Kemudian siapa pula? Jawab Nabi, ibumu. Kemudian bertanya lagi. Kemudian siapa ya Rasulullah? Jawab Nabi, ayahmu. Ibu tu ni 3 kali. Lepas tu akhir dengan ayah. Lalu tu kita mengambil iktibar, mengambil suluh fikir, tengok kata hak orang duk deraka pada ibu bapa, galik-galik sani, lebih-lebih lagi kepada ibu, buat nyanyo ke ibu. Apabila dia besar panjang gidah, boleh kerja, boleh berjanguk, boleh apa, buat tak berkarik dengan ibu. Kerana ibu sani dia kau tua, kau tak ada berkarik pun, pakai ia berserebeh taweh jadi. Tetapi sungguh kata serebeh taweh pun dia lebih utama kita memuliakan. Kita kena jaga ibu kita. Jangan jadu sifat deraka pada ibu. Lepas tu, selain daripada tu, ni kelebihan kata, berbakti kepada ibu adalah lebih berganda pahalanya daripada berbakti kepada ayah. Mengikut hadis ni. Ada seorang tanya Nabi sana itu, dia kata, siapakah sahabat aku yang sejati, ya Rasulullah? Kata Nabi, kata, ibumu. Hak paling rapat denganmu, saing hak rapat sekali, hak yang hormati ialah ibumu. Kata siapa lagi? Ibumu. 3 kali Nabi kata. Lepas tu tanya kali yang keempat sana itu ialah ayahmu. Sebab itu dia berat kepada ibu kerana dia berkaitan tanggungjawab. Mengandung daripada mengandung lagi, menyusu lagi, pembela sangat siapa besar, menikah kahwin, dah tak tinggal lagi, duk bimbang situ. Kadang-kadang buat sambal harta lagi, kadang-kadang buat menggotu harta lagi. Ada anak-anak omong ngepek pula dah. Mengepek kepada ibu. Kenapa? Kerana dia duduk orang pasal baru. Dia tak makan dah lapis-lapis sekabu darat tu. Dia makan hamburger tak hamburger. Tu. Jadi buat jadi silap paheh habis. Lalu itulah bala banyak turun mari. Tak lain tak bukan kerana kita buat salah dengan ibu ni, Allah besar. Lalu tu dah gini. Cara nak ukar sana ni tak lain tak bukan. Kita pergi minta ampun dan maaf kepada ibu. Dan kita selalu kena tauhid, kena gereban walau nyawa kita kepada ibu kita. Ni baru anak yang soleh nama dia. Anak yang sebenar. Kalau kita duk main buat ibu sana tu, buat jadi, buat main-main. Buat pandai kata seorang tua, orang nak mati dah, tak suruh kacau, buat apa dah lah. Jadi kau tu berat. Yang sebenar hak ni kita kena taat setia. Kenapa kita nak boleh kerja, nak boleh besar panjang lagu ni daripada ibu? Nyusu lagi. Basuh berak, basuh kecing lagi, jaga lagi, pergi turuk, pergi raik banyak lama mana. Tanya khabar demo, suruh demo pergi turuk, bimbang kepada anak. Takut dapat bahaya. Pas anak ada bimbang ke tak pada ibu? Ni lah. Dimerkakan oleh Allah SWT ni, hak ni. Kita tak khabar. Tu dah.
Lalu tu sedemikian hormati sekalian. Hormat pada ibu bapa sana penting. Dan berbakti sesudah kedua ibu bapa meninggal dunia. Sebagaimana wajib seorang itu berbakti kepada kedua ibu bapanya di dalam masa hidup mereka, dan begitu pula wajib atasnya berbakti kepada keduanya sesudah mereka meninggal dunia. Caranya ialah dengan memohon doa dan istighfar sebanyak-banyaknya untuk mereka kedua. Bersedekah untuk mereka kedua. Membayarkan semua hutang-hutang penyutang mereka. Melaksanakan segala wasiat mereka. Ibu bapa janji wasiat gapo, niat gapo, wasiat pesan gapo, kita kena beramal. Melaksanakan, melepaskan segala wasiat mereka. Dan memperhubung silaturahim dengan sekalian keluarga, berbakti kepada kawan-kawan dan teman-teman mereka serta orang-orang kesayangan mereka dan lain-lain lagi. Itu dia. Kita kena hormat sayang ayah dan bonda kita. Kita risik tengok. Ni risik tengok cara cacap peh. Duk cari puting, cari buku atau molek. Kita pergi cari hak molek. Kata supaya kata ayah dia dan ibu dia sana itu. Mana sayang hak rapat dia. Kita kena pergi bersari. Walau masih ibu bapa masih ada lagi pun kita kena pergi berhubung rapat. Dengan sayang rapat hak ibu dan ayah. Lebih-lebih lagi ayah telah meninggal dunia dah. Seperti kata ibu dan ayah masih ada dalam dunia. Kita kena berhubung rapat sahabat hana sayang rapat hak ibu dan ayah kita. Dan lagi pula memperhubungkan silaturahim dengan sekalian keluarga. Berbakti kepada kawan-kawannya, sayang-sayang ibu bapa kita dan teman-teman mereka serta orang-orang kesayangan mereka dan lain-lain lagi. Semua itu adalah di antara kebaktian kebaktian yang harus disempurnakan sebagaimana yang ditunjuk oleh maksud bibat apa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan orang yang sudah mati serta memohon istighfar dan keampunan bagi mereka. Sayang sahabat hana hak kasih hak rapat dengan ibu bapa kita, kita berdoa. Kalau dia telah meninggal dunia pun kita berdoa seperti mana kita ibu bapa kita kasih sayang kepada mereka. Kita pun kena kasih sayang kepada mereka. Serta bersedekah bagi pihak mereka adalah faedah dan manfaatnya besar sekali bagi orang-orang yang sudah mati. Maka segialah hendaknya perkara-perkara serupa itu tiada dilalaikan oleh seorang. Terutama sekali terhadap kedua ibu bapanya, kemudian kepada kaum keluarga serta orang-orang yang telah berbudi terhadap diri kita dan sesudah itu terhadap seumum kaum muslimin. Memaafkan kesalahan anak-anak sesudah itu adalah dirasakan perlu dan patut bagi kedua ibu bapa untuk membantu anak-anak mereka supaya berbakti kepada mereka sendiri, iaitu dengan memaafkan kesalahan anak-anaknya. Tidak dilampau menekan mereka untuk menjalankan tugas dan kewajipan dan terlalu strict. Mana kata strict? Perintah secara paksa. Terutama sekali pada zaman kita ini, di mana kebaktian dan orang-orang yang gemar berbakti amat sedikit bilangannya. Manakala penderaka dan orang-orang yang menderaka amat banyak bilangannya
tersebar di keliling pinggir kita ni. Dekat-dekat kita lah, keliling pinggir kita, dekat-dekat kita tu. Oleh itu, jika kita segera memaafkan kesalahan anak-anak itu, samalah seperti kita telah menyelamatkan dan melepaskan mereka daripada dosa menderakai kita. Kita dengan anak ni maaf 24 jam. Sampai tu, pergilah, buatlah ke sifat teh ni. Orang panggil, bak pacacung lagi ada bak pacacung talak ciwit. Orang tua dah. Orang 60, umur 60 tahun dah. Buat bak pacacung sana itu. Orang panggil pusung ayuk. Mana? Iaitu bak pacacung talak ciwit. Ada kena hubung tak dah. Tidak. Begitu juga kasih saya kepada dua bapa. Kena buat talak ciwit. Dan air kemaafan saat itu penting benar sedang pengajar mati sekalian. Tak ada kira dalam masyarakat, tak ada kira apa. Kita selalu orang yang hati boroh, selalu maaf kesilapan, kesalahan gapo saat itu. Orang lain saat itu kita kena maaf dengan segera. Ni banyak peminat-peminat kita sana tanya walah mana weh demo lekat hotel kita lekat hotel demo nak buat balah mana demo telah meninggal dunia doha nak buat balah mana. Ni berbagai-bagai. Sebab tu kita buat apa-apa dia jadi pacuban. Baru kita senang. Kalau kita berita demo cepat bayar. Jangan ada buat tangguh-tangguh main. Ni ada kalau kedua-dua sana itu bagi anak. Ni mujur tinggal anak yang soleh dan solihah. Anak perempuan dan anak laki-laki selalu tanya demo nak balah mana ni. Kedua-dua ni. Balik ni lekat hotel demo ni. Kita nak pergi bayar balik. Nak bayar balah mana. Tua hotel pun mati dah. Balik berhotel pun mati juga dah. Balik anak berhotel sana nak balah mana nak pergi bayar hotel. Kepada apa ni. Tua hak pun mati dah. Lalu tu kita kena pergi bayar hotel saat ni tu kepada ahli pesaka dia. Kepada anak dia. Hak yang ada lagi saat ni tu, cari. Kalau ada anak dia ni, kata, ni dia mari bayar hotel hak ayah dia ataupun hak ibu dia. Lekat hak ayah demo ataupun ibu demo. Banyak sikit-sikit. Lepas tu maaf habis. Ni anak yang soleh. Ni dak ni. Kadang-kadang tanya juga bila nak habis hotel. Sebenarnya pak dia bayar habis dah hotel. Tapi dia tak tahu. Nanti nak tanya. Nak cari keburukan ibu dan ayah. Orang lagu ni diraka penuh-penuh. Pas temu-temu dengan ayah, aku yang email kata pula dah. Aku tak maaf siapa. Berat. Dari tu bagi ayah dan ibu dan anak-anak kita mari ambil sepaham bersama semula. Kita buku hak tu buku hak settle betul-betul. Hak kerah tu settle. Hak molek hak Allah SWT. Sebab kita kena duduk jalan Allah. Lalu kita maaf. Balik anak pun kena maaf pada ibu bapa kalau ada silap pegang apa. 24 jam tak ada ciwik selalu dah. Dan balik ibu bapa pun maaf pada anak 24 jam dan tak ada ciwik. Ya Allah, ampunlah segala dosa sahabat umurku lah. Kalau ada salah silap pun takut tak ada nak maaf. Pakai borang lalu. Ni orang beriman dia kena beramal lagu ni. Kalau duduk bercampur bergaul dengan iblis, tak apa, sabar. Malah mana pun kita kena sabar dan kita maaf. Balik anak pun kena maaf kata. Dia kena maaf pergi mari. Kerana kesilapan ada kedua-dua. Ibu bapa ada juga kadang-kadang silap kepada cara-cara mendidikkan anak. Nanti dia. Lalu tu memaafkan kesalahan anak-anaknya. Perlu. Untuk membantu anak. Supaya berbakti kepada mereka sendiri. Iaitu dengan memaafkan kesalahan anak-anak itu. Dan tidak terlampau
menekan mereka untuk menjalankan tugasnya dan kewajipan dan terlalu strict. Perintah secara paksanya, terutama sekali pada zaman kita lah ni, di mana kebaktian dan orang-orang yang gemar berbakti amat sedikit bilangannya. Manakala penderaka dan orang-orang yang menderaka amat banyak bilangannya. Lah ni pakak ada sebut belaka Allah. Ibu bapa pun ada dan anak pun ada. Ibu bapa kadang-kadang kasih hak nu, tak kasih hak ni. We kasih we sama. Ni keadilan ibu bapa pada anak. Dan anak pun diberkati juga, jangan kecil hati. Kita maaf. Balik ibu bapa pun kena maaf. Balik anak pun kena maaf. Barulah sempurna. Tak itu duduk terlekat. Oleh itu, jika kita segera memaafkan kesalahan anak-anak itu, samalah seperti kita telah menyelamatkan dan melepaskan mereka daripada dosa. Merdeka, menderakai kita. Yang boleh menyebabkan mereka menerima balasan yang berat di dunia dan di akhirat. Dunia pun kena azab dah. Dan itu kita kasih pada anak, kita kena maaf. Pakat maaf lah ibu bapa, jangan duduk sana. Tak usah kira. Kita kira kata dia tu bodoh pada kita, kita cerdik pada dia. Kena sabar banyak. Sabar banyak, lepas tu maaf lah. Kenapa kalau kita tak maaf pada anak jadi seriak. Buat kerja tak naik target, tak berkat, tak menambah. Orang yang diraka pada ibu bapa. Lalu tu ibu bapa pun kena maaf. Barulah kita nak jaga keselamatan kepada anak, nak selamat. Anak selamat, kita senang. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Belalah tiap tangis sekadar sekat mana sekalipun kecil hati. Tapi kita kena maaf kemaafan. Maaf mengaku. Di antara saudara kita, di antara adik-beradik kita, semualah. Kenapa? Kerana boleh menyebabkan mereka menerima balasan yang berat di dunia dan akhirat. Di samping itu, kita akan memperoleh pahala daripada Allah SWT kalau kita maaf. Dan balasannya yang mulia, yang lebih utama dan lebih sempurna. Lebih baik dan lebih kekal daripada pahalanya. Kebaktian anak-anak itu terhadap kita. Sesuai dengan bunyi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan ana waladahu ala birri. Artinya Allah telah mengerniakan rahmat kepada seorang ayah yang membantu anaknya untuk membakti kepadanya sendiri. Kalau kita perak anak, semua tu kebaikan klik pada kita belaka. Itulah sedang mengajar hormati sekalian. Kalau kita murih ke anak, siapa murih kita sendiri dah. Begitu juga anak. Kalau kita murih ke ayah, seperti mana kita murih kita sendiri. Kalau kita buat baik dengan ayah, seperti kita buat baik pada diri kita sendiri. Dengan keberkatan. Hak ni kena ulai kaji. Banyak peminat kita, pelajar-pelajar kita, anak murid ayah mak semua. Ayah mak berat weh. Buku hadiraka kepada ibu bapa ni. Banyak lola ni. Tetapi dia kata dari keluarga dia, alhamdulillah. Ni dia mau beri nasihat. Dia dengar keliling kelala sana Allah. Pedih dengar. Diraka kepada ibu dan ayah. Anak-anak sana itu. Dan kadang-kadang ibu dan ayah pun baikkan dengan anak tak tahu. Dia kena, ibu bapa dia kena gaya para anak. Para anak dengan mendidik ke panggil, cara pelera yang kena hukum syarak. Sudah. Jangan keras sangat, jangan lembut sangat. Dan anak pun seperti juga. Jangan duduk degil sangat, dengar ratik rupa ayah. Tidak.
Kenapa? Kerana kita geduk dengar kumpulan tu, kumpulan ni, dengar sains tu. Dia masuk lah tengok, dia bergerak masuk. Hak tak molek pun masuk, hak molek pun dia masuk. Tapi banyak ke dunia ni, hak tak molek dah masuk banyak sangat duk jadi. Dia dia. Dari tu dia hari ni, memaafkan kesalahan anak-anak, seperti kita saat itu, memaaf kesalahan kita sendiri. Barulah Allah nak beri keredaan dan nak beri selamat kepada kita dan kepada anak kita, lebih-lebih lagi dapat pahala. Ibu bapa diingatkan jangan sekali-kali suka menyumpah anak yang menderhaka. Kerana jadi mereka itu akan menambah bahaya dan kerusakan dan membuka jalan untuk menderhakakan terusnya. InsyaAllah pakak sekali berlaku dengan ayah mak, dengan peminat kita semua. Kita tukar alur panggil hijrah. Hijrah hati yang kita ambil nafsu setan mari duduk dalam diri kita, kita buat tubik ni. Kita selalu maaf. Ingat kata dia saat itu bodoh pada kita. Kita kena maaf. Kalau kita agak kata dia apa ni, cerdik pada kita, jadi rakyat balor panggil. Lalu itu kita kena tukar aluran ni dengan air kemaafan. Walau anak pun kena maaf pada ibu bapa, dan ibu bapa kena maaf, dan waris-waris kena maaf, saudara kita pun kena maaf, duk pakatan yang baik, barulah nak dapat hidayah daripada Allah SWT. Ibu bapa diingatkan jangan sekali-kali suka menyumpah anak dan menderhaka. Contoh teladannya, ayah mak duk dengar sana itu, seorang qadi kita ni, Pak Menakai ayah mak sendiri. Dia kata ke anak lah nak bahasa anak bertuah ni. Tu. Winatah kat tu tak apa. Jangan duk kata wasa anak. Tak saya sebut kata yang tak molek. Jangan kata huduh. Kita kata wasa anak bertuah ni nak murid sangat. Akhirnya turut mulut kita jadi bertuah. Jadi berkat dia. Kalau kita kata supaya lagu tu, kau tambah bahaya lagi. Akhir kali kelik mai cari kita sendiri juga kepada ibu bapa ni lah. Dan kerusakan. Dan membuka jalan untuk menderhaka terusnya. Sesudah itu segala bencana yang timbul daripada menderhaka itu akan kembali pula kepada kedua ibu bapa. Tak lagi. Supaya duduk halia naik ke langit dah, pauk jatuh atas muka sendiri. Ni bandingnya orang tua. Dari tu sabar lebih banyak-banyak. Sabar lebih banyak, mucak lebih banyak. Ataupun mucak, ataupun perkataan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berjumpa apa keberatan ataupun kepenatan semua sana tak ada kira. Dengan berjumpa dengan keadaan suasana dalam masyarakat kepada keluarga sendiri, anak-anak pinak apa tu kok ni. Kita kena sabar. Dan selalu berdoa kepada Allah SWT, minta tunjuk, minta beri taufik dan beri hidayat kepada mereka. Dan kepada kita sendiri. Sebab apa? Supaya serenah kedua ibu bapa itu sering mendapat pengkabulan daripada Allah SWT. Tuhan mudah terima. Dan ibu bapa supaya nak turut. Tuhan mudah terima. Apa yang harus dilakukan oleh kedua ibu bapa terhadap anak-anaknya, ini nak ayat hak ibu bapa pula. Ialah memohon segala perkara yang baik bagi mereka dan tidak memohon yang tidak baik. Besar kemungkinannya bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengubah sikap anak itu disebabkan berkat doa kedua ibu bapa. Allahu Akbar. Ni jalan ukar masalah. Kalau ibu bapa tak puas hati kepada anak, kita berdoa dia masuk ke email. Berdoa lepas daripada benda-benda tak molek sana itu. Mana sifat dia keras dengan kita, deraka kita, iaitu kita pelembut.
dengan doa kita, minta doa dengan Allah SWT. Bukan kuasa kita, kuasa Allah nak melembutkan hati mereka. InsyaAllah. Kita pakat-pakat berdoa. Dengan apa? Kemungkinan bahawa Allah SWT akan mengubah sikap anak itu disebab berkat doa kedua ibu bapaknya. Sehingga kenapa disengka-sengka sang anak itu akan kembali insaf dengan tidak suka-suka. Banyak kejayaan dah. Dan banyak contoh teladan dah. Hak kita berdoa sana itu sebaliknya. Allahu Akbar. Kita duk suka dia tak molek raik lagi. Buat kerja nu, duduk kat nu. Tak ada klik-klik mari. Mok pun bahasa bimbel, bahasa sekabut dah. Lalu tu, ayah mak beri nasihat kata, sabar banyak-banyak berdoa lah. Mudah-mudahan, hak kita kata hak mana tak boleh tupai, ya boleh tupai. Kadang-kadang kita harap hak boleh tupai, tak boleh tupai. Begitulah. Qadar dan qadar Allah SWT. Kita nak bersempurnakan, kita dengan doa. Mudah-mudahan, Allah terima ke doa kita. Dan anak kita pun dapat kenyataan daripada Allah SWT menjadi balik hati. Mari sebagaimana ada contoh teladan, tak suka-suka balik hati mari. Sipai-sipai. Mok sipai. Pergi ke Mekah. Nak hantar mok pergi ke Mekah. Kita kata tak boleh tupai sana itu. Berbagai-bagailah ujian dan pendapat hasil maksudnya. Kalau kita berjalan turut Quran dan hadis, cara-cara duduk dunia ni, kewajipan masing-masing, kewajipan ibu bapa begitu cara, dan kewajipan anak begitu cara terhadap dua ibu bapa. Iaitu, hari ni bermulai dengan masa dah ni. Ada masa sikit sebanyak saya itu, ayah mak pun nak buka peluang, lalu tu kita, kau sambung pergi pula. Tu ada tugas ayah belah mana, kita kau sambung pergi pula. Lepas tu kita cara duduk dengan kaum kerabat, dengan adik-beradik belah mana. Banyak perkara lagi kita kena mengaji, kena belajar, kena beritahu dengan alasan yang sebenar. Begitulah sedang mengajar hormati sekalian. Lepas tu ada satu telefon Dek Fauzan. Saya buka peluang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi limu ni? Baik, alhamdulillah. Ya, Mak. Weh. Maya sunat taubat masa mana pun tak apa ke? Mayalah masa mana pun tak ada apa. Nak molek masa sunyi ni, masa tengah malam ni. Tu comel sekali. Nak tanya hati lah. Masya Allah, alhamdulillah. Lepas tu jaga tu maaf kepada dua ibu bapa kita tu. Ya. Beri banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu ada peluang lagi. Siapa nak telefon masuk cepat. Masa tak ada. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mak. Apa khabar tu? Alhamdulillah. Hari ni tak ada apa dah. Selamat sepenuh, tidur pun sepenuh dah. 2 malam dah sepenuh. Mama rumah sepenuh malam dah? Ya, tak ada apa dah. Alhamdulillah. Saya nak tanya sikit je lah. Weh, boleh. Kita pas maya berzikir ngatik ni, kita hari ke ahli kubur siapa semua. Siapa semua belakang, insyaAllah. Dengan saudara kita, dengan saya rabak ayah kita pun siapa semua. Semua umum. Alhamdulillah. Kerana Tuhan lebih mengetahui. Dia tahu niat kita dalam hati. Ya. Doa lah. Pasal lagi ya. Nak tanya ini ya. Ibu tu kita tu saya tu hati. 700 tu kan. Hati dia tinggal duit pagi 2 kita tak buat kan nampak tu boleh. Tu kita dia tinggal duit ke pok kita dia. Perhati baca Quran lah. Kena buat kena buat. Anak dia pakai buat dah. Dia wisiat dah. Dah. Pakai buat dia bersakut lah. Kita tak nampak tu. Ya. Nyanyi dia dalam letak kubur. Ya. Kalau tak ada duit lain pun kita buat duit kita lah. Dan dengan dah. Ya. So ada dengan adik-adik tu dengan belakang kita tanya. Masya-Allah, alhamdulillah.
Dunia akhir dah ni. Ha. Ya. Terima kasih. Betul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bak hadiah pahala sana itu. Deh. Ya mak pun nak sebut sokmo. Deh. Siapa cara hadiah gitu gini sana itu ada orang panggil bak tawasul. Bak doa terus dengan Allah SWT. Dan bertawasul dengan orang berkat, orang alim. Deh. Begitulah sedang memang. Ya, satu telefon lagi Dek Fazan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ya, Mak. Weh, apa khabar? Tanya so ni. Apa Masalah. Ya. Orang tanya masalah amal ibadat. Mudah-mudahan beli kitab ni putih. Turut tak ibadat. Lepas tu baca tengok laptop dah belakang. Cukup. Cukup. Tak payah tanya. Nah. Gana? Buat play. Dah. Ya. Baca tengok surat laptop. Dak dia ni tak apalah. Tu molek dah. Dia ada cukup lekat dah cara ibadat. Nah. Tapi tu dia gini, dia kita banyak tak ada mengaji dah. Tak ada nak baca pun tak pandai sendiri. Tu pasal situ ya. Faham dah. Tapi begitulah. Hak ni ya kewajipan kepada pemimpin kita untuk email khatib bila. Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dalam kampung yang kena pakat. Macam mak cuba boleh nak buat susah puyai panggil ugamo. Tu buat kena. Aduh, tak ada nak jawab. Buat susah puyai ugamo. Ngaji beramal. Dah tu. Kena dah tu. Tu dia. Tapi ni tu. Ni tanya masalah ni maya ni. Ya. Lepas tu tak anda baca. Ya. Ya. Yang mak pun orang tak kena juga deh. Gana? Kalau tak kena dengan wayak Ya. Masalah amal ibadat. Ya. Ada kita bukan tak tahu semua. Tapi nak mujulah dalam ruangan kita ni pakat-pakat teh. Ada mau tahu pakat mari ating pakat mari royak tambah. Mujur. Jadi hidup banyak kata hidup panggil pakat teh. Pakat teh. Hidup jalan ni. Lepas tu boleh kita cek tengok boleh tahu dalam kampung ni ada orang alim, ada orang pandai, ada orang tak pandai. Ya. Yalah. Sabit tu lo ni nak molek tu deh. Pemimpin-pemimpin semua pakat musyarat, pakat mikir lah. Tak suruh bergaduh dengan dunia banyak sangat. Deh. Kena buat kat akhirat tu banyak. Orang butuh huruf tu ramai lagi. Tak pandai baca, tak pandai apa. Banyak lagi yang mak. Deh, pakat-pakat berdoa, pakat usaha. Deh. Ngaduk asal geno lah ni. Dunia banyak. Yo lalai pun dunia ni. Nak nego semata. Kena dah. Nasi makan sepinggir je. Duk wasa nak makan sekawah. Tu. Lupa akhirat. Lepas tu dia aku ke ibu bapa alik-alik. Girai sangat klik-klik pedak. Lepas tu pergi pok tua-tua pula pergi dengan duit. Tak ada. Dia tak ada. Dia tujuan nak dengar apa ni tupuh pelus sendiri, mari pergi, mari basuh bayar sendiri. Tu. Tu yalah dah tu. Ni balas budi hak berkat ni. Ni dak ni, pakai serah demo belaka belah. Tak kena. Tak kena. Hak ni akhirat ni nanti kita temu ya gambar ada di akhirat. Insya-Allah deh. Pakat-pakat berdoa, usaha. Insya-Allah. Acik boleh ya mak ni ada tiap-tiap kampung tu ada tiap pondok. Satu kampung, satu pondok. Acu hidup pakat berdoa insya-Allah deh. Insya-Allah. Lepas tu siksa puyai agama ni, hak orang hak tua-tua dah. Wong gaji jadi apa ni ngaji boleh buat amal selalu. Perukun semaya tu cukup lekat belakang dah. Rukun iman negara cukup lah tu. Cukup. Rukun Islam 5 perkara cukup dah tu. Siapa ke haji, siapa. Cukup siap dah. Tu dah tak pandai baca pula. Tak pandai. Tak apa dah. Tak nak tengok dah. Barat lebih lagi. Apa lagi dah. Tak apalah, terima kasih. Terima kasih pakat berdoa dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu pendapat teh lah pada puak minat kita. Deh.
Lepas tu jangan duk sepuk mari tak suruh kata apa. Satu telefon lagi, Dik Fazan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar tu? Alhamdulillah, khabar baik. Sehari dua ni molek dah. Alhamdulillah. Ayah mak dapat sihat awak Dah berkat doa-doa peminat kita lah. Pelajar ya mak pakai berdoa. Beringat pun kasih pakai doa lah ke. Ya. Senin 2-3 malam ni nampak sepenuh tidur. Tapi duk tak urak pasal dia tua. Alhamdulillah. Mak jelas lidah pun tak ada mari dah semalam. Malam kemarin. Kita duk sore takut muka tu ni. Tapi lawan gitu. Muncul lah. Saya pun biasa dah yang ada sakit sebab mama tu. Ya. Tu. Lepas tu? Lah ni tak apa dah. Lama dah ya, adik kau muda-muda, pasak dah tu. Ya. Lepas tu, ikhtiar pubat ko, duduk pubat. Berdoa lah. Baik dah. Doa baik. Tak apa, alhamdulillah hingga molek lah ni. Ya, Masya Allah. Mama pun sakit apa kali sakit tak tahu penyakit ni bakit ni bagi tak nampak ni. Penyakit banyak kali. Berapa kali sial, berapa kali sakit. Hak ni lanjut sikit. Ni 11-12 tahun dah. Tuhan nak sudi ayah nak sobat. Ya, Tuhan nak menambah ilmu. Ya. Ayah yang sobat. Yang kem-kem. Ya, Masya Allah. Ya. Susu. Peringat semua wikan belajar ikut ayah. InsyaAllah, barakallah. Nak tanya masalah sikit ya. Ya, Ya, hak marah ya tanya orang juri dia beli hak ya dah. Pas ni orang yang juri bagi bagi jual kita ya. Pas kita tak tahu. Tak tahu. Pas tahu? Tahu kena taklek. Ya, dia pun juri wahnya misal dah. Mai jual kita tak tahu sungguh lah. Tak tahu tak apa. Lepas tu buat tahu kita kena pelesar. Kena pelesar. Molek lah dia potong marah jodoh. Tu lah. Ya. Tuhan dia tunggu orang minta dia. Malam sampai 3 duk tunggu. Ya. Pagi sampai gelap dia duk tunggu. Ya. Tak apa molek dah yang minta doa orang. Ya. Ya tak apa ya nah. Ya berkat-berkat ya alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang beri semangat pagi-pagi ni alhamdulillah. Lepas tu masa kita ada dalam 45 minit lagi. Satu telefon lagi Dek Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Itu nak tanya air yang makan pagi berapa gelas? Tak ingat air yang makan. 5 gelas teh. 5 gelas teh dah. Ya. Makan gok hilang penyakit 10 perkara. Nak menahan penyakit. Ada amal semua. Tapi yang mak sehat tu hewi pun Ya dah kena pakai belanja duit banyak sekali duit sehat. Untuk dicerita dah lama. Makan sikit tak ada penyakit. Makan banyak penyakit banyak. Ya. Kerja banyak, cari harta banyak, kau serabut banyak. Duk di tengah tak apa. InsyaAllah. Ini taruh mana taruh tu. Ya sementara saja. Yang sementara saja ya. Ya. Dia kulit cucuk kena tak. Tak apa. Ya. Nak usaha tu, nak mankung tu payah. Kena tanah email kemah. Sobah utama sekali. Sobah. Teh lasak. Air sejuk ni penting. Hak lain tu sedap mulut ya, jadi bahaya. Air jadi ubat. Sebab dia mengata minta air penawar, sikit air penawar ni, dia mau ambil air saja tu, makan. Ya. Puabak demai apa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya. Lepas tu ada masa sikit lagi, satu telefon lagi. Adik Fauzan. Sebagai telefon terakhir dah ni deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar ya mak? Alhamdulillah. Baru boleh tidur banyak mengatuk pula dah. Alhamdulillah saya bui dah. Nak tanya ya mak sikit ni.
Dia laki bini. Weh. Lepas tu dia tinggal lama tak ada sawah napah gapo lah. Lepas tu hak Tino tu dia pergi ngadu di Gemelih. Lepas tu? Lepas Gemelih dia rak berang dah lah. Lepas tu kalau dia nak berlaki kena pasang dah. Rap mana? Menjelih rap mana? Gemelih tu terima dah laju waya tu. Lepas tu hak Tino dia nak berlaki. Lepas kena pasang dah. Hanya pasang dah tu dia pergi jatuh taklid dia panggil. Dah. Dah. Apabila menjelih jerima sana dia buatlah surat terangnya tu. Dah. Surat pasah dia panggil. Dah. Jadi dia pergi royak ke Gemelih lah tu kata tu laki dia tak ada sawah nafkah tu. Jadi pengapasah dah dah. Ya. Dia ada taklid dia. Dah. Tak apa ya, Ma. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tapi kena ada tanda etik lah. Kata pasah tu. Dah. Ada surat.